Selamat datang ke program Tour Excellence in SPM tahun 2021. Halo, saya adalah Cikgu Tian. Topik yang ingin saya kongsikan kepada Anda semua adalah topik yang berkaitan dengan perkongsian. Objektif pembelajaran kali ini adalah 1. Untuk meningkatkan pengukuhan pengetahuan murid tentang perkongsian. 2. Untuk meningkatkan penguasaan kemahiran menjawab soalan yang berkaitan dengan perkongsian. Bagaimanakah kita menjawab soalan yang berkaitan dengan perkongsian? Kita lihat langkah untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan perkongsian. Pertama, kita perlu baca soalan dengan teliti. Kedua, kita perlu buat jalan kerja untuk bahagian yang perlu buat pengkiraan. 3. Kita jawab soalan ikut susunan soalan. Marilah kita lihat soalan perkongsian yang diberikan oleh cikgu. Ali, Bali, dan Chan adalah perkongsi dalam sebuah perniagaan perkongsian. Perjanjian perkongsian membenarkan perkara-perkara yang berikut. Ini bermaksud, ini adalah perjanjian perkongsian yang telah dibuat di antara 3 orang perkongsi ini. Sekarang kita lihat apa perjanjian yang telah dibuat di antara mereka. Kongsi untung atau rugi diagihkan mengikut nisbah 3:1:1. Sekarang kita lihat nisbah ini adalah ditetapkan dengan mengikut susunan nama perkongsi di atas ini. Ini bermaksud pengagihan untung atau rugi ini adalah Ali adalah 3 bahagian, Bali dapat 1, dan Chan adalah 1. Ini maksud Ali adalah 3 kepada Bali, 1 kepada Chan, 1. Kemudian kita lihat perjanjian yang seterusnya adalah faedah atas modal 5% setahun atas bagi awal. Faedah atas pinjaman perkongsi adalah 8% setahun. Faedah atas ambilan 8% setahun. Gaji tahunan sebanyak 35.000 diperuntukkan kepada Ali. Bermula dengan 1 April 2021. Di sini Anda kena ambil perhatian tentang tarikh ini. 1 April 2021. Kemudian, bagaimana kita ingin mengingatkan ini ke dalam otak kita? Okey. Cikgu biasanya ajar pelajar saya ingat huruf A sampai Z. Mula dengan A, kemudian G, kemudian M, dan last sekali adalah P. AGNP. AGNP, A adalah stand for ambilan. Ambilan adalah 8% setahun. G adalah gaji, tapi
dia tak ada peratus. M adalah modal. Modal ialah 5%. Kemudian P adalah untuk pinjaman. Pinjaman adalah 8%. So, ingat A, G, and P 8%. Gaji untuk ahli. M adalah 5%. P adalah 8%. Seterusnya, kita lihat baki pada 1 Julai 2020. Di bawah jadual ini, Anda boleh nampak akaun modal, akaun semasa, dan pinjaman dari pekongsi. Sekarang kita lihat, Ali mempunyai baki modal sebanyak 175.000. Bali mempunyai baki modal sebanyak 175.000, sama dengan pekongsi Ali. Bagi Chan, dia mempunyai baki modal sebanyak 75.600. Sekarang kita lihat akaun semasa. Bagi Ali, dia mempunyai baki dalam akaun semasa sebanyak 10.400. Bali mempunyai 6.100. Tetapi baki akaun semasa Bali adalah di sebelah debit. Anda ada nampak di sini perkataan debit. Okey, so ini perlu ambil perhatian bahawa Bali mempunyai baki akaun semasa di sebelah debit. Next, kita lihat pekongsi yang bernama Chan mempunyai baki akaun semasa sebanyak 3.900. Lajur yang terakhir dalam jadual ini adalah berkaitan dengan pinjaman dari pekongsi. Anda boleh nampak di sini bahawa pekongsi, pinjaman untuk pekongsi dari pekongsi adalah matang pada 2029. Hanya pekongsi yang bernama Ali memberi pinjaman kepada perniagaan sebanyak 30.000. Kemudian kita lihat seterusnya, pada 30 Jun 2021, baki-baki berikut diperoleh daripada buku perkongsian. Kita lihat senarai baki yang di bawah ini. Inventory sebanyak 10.300. Bank adalah sebanyak 3.900. Akaun belum terima 86.250. Bagi pinjaman bank 7%. Matang pada 1 Januari 2022. Bangunan dalam nilai yang sudah ditolak dengan susu nilai terkumpul sebanyak 240.000. Mesin juga adalah nilai buku. Sudah ditolak dengan susu nilai terkumpul sebanyak 182.325. Kemudian kita lihat akaun belum bayar adalah sebanyak 24.975. So, sekarang kita lihat balik ke pinjaman bank. Pinjaman bank 7%. Ini bermaksud adalah kadar faedah pinjaman. Okey, kadar faedah pinjaman. Kemudian, dia memberitahu matang pada 1 Januari 2022. Ini Anda kena ambil perhatian. Sebab perkara ini dia boleh
menyampaikan Anda salah klasifikasikan. So, sekarang kita lihat apa kaitan dengan klasifikasi account. Sekarang kita lihat akhir tempoh perakaunan adalah 30 Jun 2021. Pinjaman bank ini matang pada 1 Januari 2022. Dari 30 Jun 2021 hingga 1 Januari 2022 ada berapa lama lagi? Kita boleh kira mulai Julai 2021, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Desember, sampai tamat Desember, so tinggal 6 bulan. Kalau dia tinggal 6 bulan, bermaksud dia adalah liability semasa. Sebab kurang daripada 1 tahun. Ini merupakan salah satu ciri untuk liability semasa. So, bagaimana dengan pinjaman dari berkongsi matang pada 2029? Ini bermaksud dia ada sebanyak 8 tahun lagi. So, ini adalah liability bukan semasa. So, ini kena ingat dalam otak. Kemudian kita pergi seterusnya. Sekarang kita lihat bahagian maklumat tambahan. Soalan 1. Ambilan cek dilakukan oleh pekongsi. Dari jadual yang berikut, Anda boleh lihat setiap orang pekongsi melakukan ambilan. Kita lihat pekongsi Ali, ada 2 kali ambilan. Kali pertama, dia ambil 10.000 pada 1 Oktober 2020. Kemudian, dia ambil kali kedua, sebanyak 10.000 juga, tetapi pada 1 Januari 2021. Seterusnya, Bali. Bali ambil sebanyak 15.000 pada 1 April 2021. Pekongsi yang bernama Chan ambil sebanyak 12.000 pada 1 Jun 2021. Anda boleh contoh dalam soalan bahawa kita kira terlebih dahulu berapa lama dia ambil. Memandangkan bahawa tempoh perakaunan tamat pada 30 Jun 2021. So, kita lihat Oktober 1. Kita kira Oktober, November, Desember, Januari, Februari, March, April, Mei, Jun. Sebanyak 9 bulan. Kemudian, kali kedua, Januari 1. Januari tahun 2021. Sehingga 30 Jun 2021 adalah sebanyak 6 bulan. Bali, April 1 tahun 2021. Sehingga 30 Jun 2021 adalah sebanyak 3 bulan. Manakala Chan mengambil pada 1 Jun 2021, ini hanya 1 bulan. So, ini untuk pengkiraan nanti. Kemudian kita lihat maklumat yang seterusnya. Pada 30 Jun 2021, untung bersih. Ini ada info yang penting ya. Untung bersih adalah 121.600. Perkara-perkara berikut
belum diambil kira semasa pengkiraan untung bersih. So, ini bermaksud ada pelarasan untung bersih. Sekarang kita lihat apa maklumat yang perlu catat ke dalam pelarasan untung bersih. Insurans prabayar sebanyak 420. So, ini kita tahu dia kena tanpa balik. Faedah belum bayar. Ada dua faedah belum bayar. Satu adalah faedah untuk sebulan bagi pinjaman bank. So, ini bermaksud pinjaman bank ada sebulan belum bayar. Kemudian, faedah pinjaman berkongsi akan dikreditkan ke akaun semasa ahli. Kalau dikreditkan ke akaun semasa ahli, bermaksud faedah ini dia belum bayar kepada berkongsi ahli. Perniagaan belum bayar kepada berkongsi ahli. Ini juga membawa masuk bahawa faedah atas pinjaman berkongsi ini belum dijelaskan. Masih hutang kepada berkongsi ahli. Kemudian kita lihat baki amal belum terima sebanyak 1.800 dianggap sebagai hutang lapor. Sekarang kita lihat balik, insurans prabayar kita kena tambah, faedah belum bayar adalah tolak, dan akhir sekali hutang lapor ini adalah tolak juga. Sekarang kita lihat bahagian yang terakhir dalam soalan ini. A. Menghitung untung bersih terselaras bagi tahun berakhir 30 Jun 2021 sebanyak 5 markah. B. Menyediakan penyata pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2021. Akaun semasa berkongsi bagi tahun berakhir 30 Jun 2021. Soalan yang terakhir, penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2021. Selepas kita baca soalan, kita dapat info yang penting adalah tempoh perakaunan adalah bermula 1 Julai 2020 hingga 30 Jun 2021. Faedah atas ambilan adalah ahli ada 2 kali ambilan. Kali pertama sebanyak 9 bulan. Kali kedua sebanyak 6 bulan. Bali adalah 3 bulan. Chan adalah 1 bulan. Ini adalah penting nanti untuk pengkiraan faedah atas ambilan. Bagi gaji yang berkongsi ahli adalah 35.000 tarak dengan 3 bulan. Tarak dengan 3 bulan. Sebab dia mula menerima gaji adalah 1 April tahun 2021. Bila dari April, Mei, kita kira dari April, Mei, Jun. So, sebanyak 3 bulan. Kita tarak dengan 3 bulan. Sekarang, kita boleh mula kira faedah atas ambilan. Kita boleh lukis peta untuk setiap orang berkongsi. Bagi berkongsi ahli, kita buat pengkiraan. Campurkan 2 kali ambilan. Kali pertama 10.000 tarak dengan 8%, tarak dengan 9 bulan.
Kemudian kita campurkan kali kedua 10.000 darab dengan 8% darab tempoh sebanyak 6 bulan. Ini bermaksud kali pertama, ahli kena bayar balik faedah atas pinjaman sebanyak 600, kali kedua adalah 400. Kita campurkan kedua-dua ini, 600 dan 400. Dia jadi 1000. So, jumlah faedah atas ambilan bagi pekongsi ahli adalah 1000. Kemudian kita kira pekongsi Bali. Pekongsi Bali mengambil cek sebanyak 15.000. Kita ambil 15.000 ini darab dengan 8% darab dengan 3 bulan. Maka kita akan dapat jawapan 300. Kemudian kita pergi ke pekongsi Chan. Pekongsi Chan adalah sebanyak 12.000. Darab 8% darab dengan 1 bulan. Faedah atas ambilan bagi pekongsi Chan adalah 80. Kemudian kita campurkan 1000 dengan 300 dengan 80. Kita akan dapat jumlah faedah atas ambilan sebanyak 1380. Kemungkinan kamu akan berasa kita buat pengkiraan ini terus dapatkan jumlah. Kalau kamu boleh dapatkan jumlah, memang betul. Tetapi kalau kita ada buat dengan kemas dengan secara berasingan, nanti kita perlukan info catat ke dalam akaun semasa pun lebih senang. Kita tak perlu kira semula bagi setiap orang pekongsi berapa faedah atas ambilan mereka secara berasingan. Tak perlu. Kalau kita buat peta macam ini, nanti kita catat ikut calculation yang kita telah buat. Okey, seterusnya kita pergi ke faedah atas modal. Bagi faedah atas modal, cikgu pun memberi nasihat bahawa anda buat pengkiraan ini dalam peta yang seperti faedah atas ambilan. Kita kira setiap pekongsi dibayar faedah atas modal berapa. Kemudian kita jumlahkan faedah atas modal bagi setiap pekongsi. Jumlahkan. Dapat 21.280. Tetapi jangan lupa, setiap pekongsi dapat berapa faedah atas modal, anda kena asingkan. Sebab kita juga perlu isi faedah atas modal secara berasingan dalam akaun semasa. Kalau anda hanya gunakan kalkulator mengkira dan dapatkan jumlah 21.280. Anda hanya dapat isi ke dalam penyata berasingan untung rugi. Kemudian, apabila kamu jawab soalan akaun semasa, anda terpaksa kena cari balik berapa modal mereka darab dengan kadar peratus untuk faedah atas modal. So, ini bermaksud anda telah menggunakan lebih banyak masa untuk menjawab soalan. So, seterusnya kita lihat faedah atas pinjaman pekongsi. Perniagaan ada meminjam dari pekongsi. So, kita lihat pekongsi ahli telah meminjam sebanyak 30.000 kepada perniagaan. Berapa peratus yang dia dapat adalah 8%. Darab dengan 30.000, kita dapat faedah atas pinjaman pekongsi adalah sebanyak 2.400.
dari pengkiraan yang kita telah buat, sekarang kita boleh mendapati info yang penting adalah faedah atas ambilan, gaji, faedah atas modal, faedah atas pinjaman berkongsi. Oke. So, cikgu sudah cakap bagaimana kita ingat perkara, 4 perkara ini. A, G, M, P. AGMP. AGMP. So, sekarang kita tengok faedah atas ambilan, gaji, dan modal. AGM. AGM masuk ke dalam akaun pengasingan untung rugi. Bagaimana dengan pinjaman ini? Faedah atas pinjaman berkongsi tidak boleh dimasukkan dalam akaun pengasingan untung rugi. Tetapi dia boleh masukkan ke dalam akaun semasa. Sekiranya faedah atas pinjaman berkongsi ini belum dibayar oleh perniagaan. Bagi faedah atas ambilan dan faedah atas modal, kita biasa memang adalah dianggap belum dibayar kepada berkongsi. So, kedua-dua ini memang kita adalah terus masuk ke dalam akaun semasa. Bagaimana dengan gaji? Gaji berkongsi yang belum dibayar juga perlu masuk ke dalam akaun semasa. Tapi sekiranya semua gaji berkongsi telah dibayarkan, maka dia tidak boleh masuk ke dalam akaun semasa. Kerana akaun semasa hanya merekod segala yang belum dijelaskan antara berkongsi kepada perniagaan berkongsi atau perniagaan berkongsi kepada berkongsi. Selepas Anda sudah merumus sesuatu info yang penting dari soalan dan Anda sudah membuat perkiraan bagi bahagian yang penting seperti faedah atas ambilan, faedah atas modal, faedah atas pinjaman berkongsi dan gaji berkongsi. Sekarang kita boleh mula menjawab soalan. Okey, sekarang kita lihat soalan 2A. Soalan 2A minta kita membuat untung bersih terselaras. So, sekarang kita berdasarkan kepada soalan ini pada 30 Jun 2021, untung bersih sebanyak 21,000. Perkara-perkara yang berikut belum diambil kira, seperti insurans prabayar, faedah belum bayar, dan hutang lapor. So, kita lukis untung bersih terselaras bagi tahun berakhir 30 Jun 2021. Mula-mula kita kena tulis untung bersih sebanyak 21,000 di lajur terakhir. Kemudian kita tulis tambah insurans prabayar sebanyak 420. Setelah kita catat ini, kita perlu kira sebab tak ada item yang perlu ditambah lagi. So, kita kira untung bersih campur dengan insurans prabayar, kita dapat jumlah 21,420. Kemudian kita tolak faedah pinjaman bank belum bayar. Faedah pinjaman bank
yang setahu kita adalah sebanyak 60.000. Kadar faedah adalah 7%. Bagaimana kita tahu berapa tempoh faedah pinjaman belum bayar? Kita lihat soalan faedah untuk sebulan bagi pinjaman bank. Ada nampak sebulan bagi pinjaman bank. So, kita di sini kita tarik dengan tempo sebulan. Berapa jumlah yang kita dapat? Sebanyak 350. Kita tulis di laju di dalam, sebab bahagian tolak kita ada 3 perkara. Kita perlu jumlahkan, settlekan, selesaikan 3 perkara ini, baru kita letak jumlah yang di laju terakhir. So, seterusnya, kita perlu tulis faedah pinjaman ahli. 30.000 tarik dengan 8%. Kita dapat 2.400. Kemudian kita catat hutang lapor sebanyak 1.800. So, sekarang kita jumlahkan 350, 2.400 dengan 1.800. Kita dapatkan jumlah adalah 4.550. Kita letak 4.550 ini dalam blanket, sebab dia adalah bahagian yang hendak ditolak. Ini bukan bermaksud dia adalah negatif, bukan. Dia letak dalam blanket disebabkan mau tolak dari atas. Oke, sekarang kita gunakan jumlah 21.420 tolak dengan 4.550. So, berapa kita dapat? 16.870. Ini merupakan untung bersih terselaras. Perkataan untung bersih terselaras ini sangat penting. Dia perlu dituliskan semasa Anda menjawab soalan ini. Selepas kita menjawab soalan untung bersih terselaras, maka kita sudah dapat amal untung bersih yang betul. Berdasarkan soalan 2A, kita tuliskan untung bersih yang telah diselaraskan 16.870 di sini, di dalam akaun pengasingan untung rugi. Kemudian, kita tambahkan faedah atas ambilan. Faedah atas ambilan di sini, kita tidak ada lagi nyatakan setiap orang berkongsi. Ali, Bapa, dan Chan. Tidak. Kita terus tulis satu jumlah. 1.380 campur dengan untung bersih 16.870. Sekarang kita dapat jumlah dia adalah sebanyak 18.250. Kemudian kita tolak dengan faedah atas modal. Kita letak jumlah faedah atas modal 21.280 di sini. Kita tak ada tulis setiap orang berkongsi adalah berapa faedah atas modal. Kita tak ada tulis macam ini sudah. Itu adalah silibus lama. Sekarang kita ikut dalam buku teks. Kita memang tulis jumlah, satu jumlah besar untuk faedah atas modal dan faedah atas ambilan. Bagaimana dengan seterusnya? Gaji. Gaji kita hanya ahli mempunyai gaji sebanyak 8.750. Kemudian dalam soalan ada butir bonus allowance. Kalau ada, ia juga perlu ditulis di bahagian sini. Kalau tidak ada,
bermaksud kita campurkan faedah atas modal dengan gaji. Kita dapatkan jumlah sebanyak 30.030. Kita letak dalam blanket kerana kita mau tolakkan dia dengan atas ini. 18.250. So, selepas tolak, kita dapat jawapan adalah dalam negatif. Sebanyak 11.780. So, seterusnya, kita sudah tahu pekongsi dapat rugi. Bila kita tahu mereka dapat rugi, maka seterusnya kita kena tambah akaun semasa setiap pekongsi. So, berdasarkan 11.780, kita akhirkan sebanyak 3/5 ke dalam akaun semasa Ali. So, ini bermaksud Ali mendapat rugi sebanyak RM7.068. Ini perlu tulis dalam bracket. Ini. Sebab jawapan dia adalah rugi. Okey. Seterusnya, kita lihat akaun semasa Bali. Bali adalah 1 bahagian. So, 11.780 kita taruh dengan 1/5. Maka Bali dapat 2.356 dalam blanket. Ini mewakili dia adalah negatif. So, seterusnya kita lihat akaun semasa Chan. Chan, nisbah untuk pembahagian untung atau rugi, Bali dengan Chan adalah sama. So, Chan dia adalah dapat 2.356. Sama dengan Bali. Sekarang kita jumlahkan rugi ketiga pekongsi. Kita dapat jumlah sebanyak 11.780. Ini dalam blanket, bukan disebabkan kita mau tolak. Kita mau tambah balik. So, maka kita dapat jawapan adalah kosong. Bagi akaun perasingan untung rugi ini, kalau Anda dapat rugi, kita kena tambah akaun semasa supaya akhir nanti angka yang terakhir adalah kosong. Bukan angka lain. Kalau Anda dapat untung dalam perasingan untung rugi di bahagian sini, maka sini punya simbol perlu tulis sebagai tolak. Yang cikgu highlightkan ini adalah tolak. Sekiranya Anda sini dapat adalah positif, untung, maka kita tukarkan perkataan operasi di sini sebagai tolak. Supaya akhir nanti jawapan akan jadi kosong. Boleh? Kalau boleh, cikgu akan beralih ke soalan yang seterusnya. Okey, sekarang kita jawab soalan 2B Roman 2, iaitu akaun semasa. Kita lukis akaun semasa ini dengan secara berluangan. Sebelah debit dengan sebelah kredit adalah sama. Kita lukis ruangan tarik putih setiap orang pekongsi yang bernama, letak nama mereka, Ali, Bali, Chan. Di sebelah kredit juga sama. Kita letak ruangan tarik putih Ali, Bali, Chan. Kemudian kita mula jawab dengan menulis tarik. Adakah Anda masih ingat dalam soalan kita ada
pekongsi yang mempunyai baki akaun semasa di sebelah tepi. So, kita kena tulis baki BB di sebelah tepi. Catatkan amount 6.100 di ruangan pekongsi Bali. Sebab pekongsi Bali mempunyai baki akaun semasa di sebelah tepi. Kemudian kita catat seterusnya di sebelah kredit. Isi tarik tulis putih baki BB untuk pekongsi Ali dan pekongsi Chan. Baki awal bagi pekongsi Ali adalah 10.400. Chan adalah sebanyak 3.900. Kemudian kita boleh buat satu perkara, iaitu bagi sebelah tepi, ruangan pekongsi Ali tak ada angka perlu isi. So, kita testkan di sini. Chan pun sama. Kemudian di sebelah kredit, Bali tak ada baki akaun semasa untuk sebelah kredit. So, kita testkan dia. Kemudian, kita catat yang seterusnya adalah kita tukar tarik jadi tarik akhir tempoh perakaunan. Kemudian, kita catat ambilan terlebih dahulu. Ambilan untuk Ali adalah sebanyak 20.000. Bali adalah 15.000. Dan Chan adalah sebanyak 12.000. Ini kita adalah saling dari soalan. Soalan memang ada ini. Kemudian kita tulis faedah atas ambilan. So, bagi faedah atas ambilan ini, sebelum ini kita sudah ada buat jalan kerja berdasarkan peta. Tidak tahu sama ada Anda masih ingat atau tidak. Sebelum ini cikgu sudah cakap, cikgu suruh Anda semua mengkira faedah atas ambilan, faedah atas modal dalam bentuk peta dan mengikut pekongsi masing-masing. So, sekarang kita boleh berdasarkan jadual pengkiraan Anda isi ke dalam ini. Ali adalah 1.000. Bali adalah 300. Dan Chan adalah 80. Lepas Anda sudah isi ambilan dan faedah atas ambilan. Okey, sekarang kita salin akaun pengasingan untung rugi ke dalam peta. Kemudian angka dia adalah datang dari mana? Datang dari soalan pengasingan untung rugi yang di bahagian paling hujung. Tadi ada dalam blanket 7.068 ringgit untuk Ali. Kemudian Bali adalah 2.356. Chan pun sama dengan Bali. Kerana nisbah, pembahagian nisbah Bali adalah sama dengan Chan. Selepas itu, kita pergi ke sebelah kredit. Catat tarik yang tarik akhir untuk tempoh perakaunan. Kemudian kita letak faedah atas modal. Bagi setiap orang pekongsi, kita saling dari mana? Peta jalan kerja yang kita telah buat. Ali dan Bali dapat 8.750 dengan masing-masing ya. Okey. Chan pula dapat 3.780. Ini merupakan perniagaan kena bayar balik kepada pekongsi ya.
di sebelah kredit akaun semasa. Dia merupakan perniagaan perlu bayar balik kepada pekongsi. Asalkan apa pekongsi yang patut dapat tapi belum dibayar, maka kamu boleh catat di sebelah kredit. So, sekarang kita catat gaji. Gaji kita hanya seorang pekongsi ada menerima gaji, yaitu pekongsi ahli. Sebanyak 8.750. Bagaimana dengan Bali dan Chan? Bali dan Chan tidak menerima gaji. Kita letak dash di dalam kolom mereka. Oke? Perlu letak. So, kemudian kita catat faedah atas pinjaman. Masih ingat cikgu cakap faedah atas modal AGMP. Konsep AGMP. So, 4 kalau dia semua ada AGMP, maka dia masuk akaun semasa. Dengan syaratnya, AGMP itu belum dibayar. Kalau sudah bayar, mana-mana satu item dia sudah bayar penuh, dia tidak boleh catat lagi dalam akaun semasa. Itu bermaksud perniagaan tak ada hutang atas butir yang tertentu. Okay? So, faedah atas pinjaman kita letak 2.400 untuk pekongsi ahli. Yang lain memang tidak ada. So, sekarang kita teskan kolom yang kosong untuk pekongsi yang ada. So, kemudian kita mau kira baki HP. So, bagaimana kira baki HP? Okay. Kita boleh jumlahkan setiap lajur, jumlah setiap lajur. Kemudian kita bandingkan mana sebelah yang kurang. Sebelah yang kurang itu kita letak perkataan baki HP di sebelah itu. Kemudian kita gunakan jumlah yang besar. Okay. Ahli di sebelah kredit mendapat jumlah yang lebih besar sebanyak 30.300. So, kita boleh pakai kalkulator tolak dengan sebelah debit dia 20.000 1000 dengan 7068. Kemudian kita dapat angka beja adalah 2232. 2232. So, maka Anda boleh guna kalkulator kira sekali lagi tentang ini semua item. Adakah Anda dapat 30.300? Kalau Anda dapat, very good. So, bermaksud Anda pandai menjawab. Okay? So, kemudian kita lihat Bali. Bali di sebelah kredit hanya satu item, satu angka. Kemudian, kamu lihat di sebelah debit dia. Ini tak perlu pakai kalkulator, kita pun sudah tahu. Sebelah debit Bali lebih banyak berbanding daripada sebelah kredit. So, kita jumlahkan semua amount yang di sebelah debit untuk pekongsi Bali. Sebanyak 23.756. So, kemudian senang. Kita pakai jumlah ini tolak dengan 8750. So, berapa beja yang kita dapat? 15.006. So, kita terus tulis di bahagian baki HP untuk pekongsi Bali. Kemudian kita guna kalkulator kira 8750 campur dengan 15006. Adakah kita dapat amount yang sama dengan sebelah debit? Okay, good. So, seterusnya kita lihat Chan. Chan pun sama cara pengkiraan seperti ahli dan Bali. Kita lihat sebelah debit. Kita campurkan 12.000 dengan 80 dan 2.356. Kita dapat jumlah sebanyak 14.436.
Kemudian kita pakai jumlah ini, tolak dengan sebelah kredit 3.900 dan 3.780. Bejanya sebanyak 6.756. Kita perlu tulis di sebelah kredit. Kemudian Anda pakai kalkulator, jumlahkan jumlah di sebelah kredit. Kita dapat angka yang sama seperti di sebelah debit. So, sekarang jumlah impan di sebelah debit adalah sama dengan jumlah impan di sebelah kredit. So, kita lukiskan 2 garis. Kemudian, kita perlu pindahkan baki HP yang ada Anda tulis ini ke bawah. Baki HP bermaksud baki hantar ke bawah. Okay, so oleh kerana kedua-dua belah kita ada baki HP, so kita ikut sahaja. Sebelah debit kita pindah ke sebelah kredit. Sebelah kredit kita pindah ke sebelah debit. So, sekarang kita tulis 2021 Julai 1. Baki BB. Okay. Kita ikut yang di sini ya. Okay. Catat ke dalam sini. Ini pun sama. So, akhirnya kita akan nampak Bali ada baki akaun semasa di sebelah kredit. Kredit ke debit? Di sebelah debit, right? So, kemudian bagi Ali, dia ada baki BB di sebelah kredit. So, kita letakkan 2.232 di mana? Di Bali kah? Bukan. So, dia sepatutnya di mana? Di lajur Ali. So, sekarang kita catatkan 2232 di lajur Ali. So, ini memberitahu Anda bahawa semasa Anda merekod, Anda perlu ambil perhatian dengan sepenuhnya. Kerana kalau Anda sudah catat amal yang betul, disebabkan Anda salah masuk peta yang salah. Ini adalah kita panggil cuaian. Because of you careless, so Anda hilang maka untuk bagi HP ini. So, ada soalan? Kalau tak ada soalan, maka cikgu akan pergi ke soalan yang seterusnya. So, kita lihat soalan 2B, Roman 3. Soalan ini adalah minta kita sediakan penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2021. So, kita lukiskan peta penyata kedudukan kewangan. So, kita tulis kumpulan yang pertama, aset bukan semasa. Lajur di sebelah sini ada kita automatik bagi 4 lajur. Tulis kos, susun nilai terkumpul, nilai buku dan jumlah. Kemudian kita mula catat dari soalan. Aset bukan semasa kita ada bangunan. Okey, bangunan dia terus bagi nilai buku, so itu bermaksud kita tak perlu isi lajur kos dengan susun nilai terkumpul. Anda boleh terus catat 240,000 di bahagian nilai buku. Kemudian kita ada satu lagi aset bukan semasa, mesin. Mesin juga adalah nilai yang berada dalam nilai buku. Sebanyak 182,325. So, sekarang ada lagi item
untuk aset bukan semasa kah? Tidak ada. So, kalau tidak ada, kita jumlahkan kedua-dua amount ini. So, jumlah yang kita dapat, kita letak di lajur jumlah. Sebanyak 422.325. Ini tak ada title, tak ada tajuk. So, senanglah. Tak ada tajuk, tak perlu tulislah. So, seterusnya kita pergi ke kumpulan esei semasa. Tuliskan nama esei semasa. Kemudian kita masukkan inventory. Inventory, kita perlu catat nilainya pada lajur yang kedua. Tapi, dia bukan bermaksud dia adalah nilai buku ini. Bukan ah? Ini bukan ah? Bukan. Ini 4 lajur hanya untuk esei bukan semasa sahaja. So, bagi esei semasa inventory, kita automatik pergi ke lajur yang nombor 2 terakhir. So, seterusnya kita catat akaun belum terima. Jalan kerja boleh terus tulis di sini, di belakang butir tersebut. 86.250 tolak dengan 1.800. 1.800 ini dia adalah hutang lapor. Hutang lapor memang kita perlu tolak. So, akhirnya kita dapat angka 84.450. Seterusnya kita catat butir bank. Bank adalah sebanyak 3.900. Last, insuran prabayar. Insuran prabayar adalah sebanyak 420. Kita juga masukkan ke dalam esei semasa. So, sekarang tak ada lagi butir lain masuk esei semasa. Kita boleh tutupkan dia dengan mengkira, guna kalkulator kira. Lepas kita jumlahkan, kita dapat 99.070. So, cikgu akan sambung seterusnya. Anda jangan tutupkan di sini ya, seperti yang gambar yang cikgu tayangkan ini. Jangan ah. Memang cikgu akan sambung yang seterusnya. Okay? So, sekarang kita sudah habis dengan esei semasa. Apa yang kita buat lagi? Kita kena tulis title yang bertajuk tolak liability semasa. Ada apa butir yang kita boleh masuk ke dalam liability semasa? Pinjaman bank. Masih ingat dengan cikgu yang sebelum ini cakap? Pinjaman bank kalau dia kurang, tempoh matang dia kurang daripada 1 tahun, bermaksud dia adalah liability semasa. Sekarang kita letak pinjaman bank ini di liability semasa sebanyak 60.000. Anda perlu tulis angka ini di lajur ketiga dari permulaan akhir. Kira dari akhir, dia adalah lajur ketiga. Satu sahajakah? Tidak. Kita ada akaun belum bayar. Sebanyak 24.975. Ada lagi? Ada. Jangan lupa dengan faedah pinjaman belum bayar adalah sebanyak 350. Bagaimana dengan faedah atas pinjaman berkongsi? Adakah dia juga perlu masuk ke dalam liability semasa? Ada sesiapa boleh jawab dengan cikgu? Jawapan adalah tidak perlu. Kenapa tidak perlu?
Sebab dia sudah catat dalam akaun semasa. So, sekarang kita jumlahkan 3 item ini, 3 amount ini. 60.000 campur dengan 24.975 dan 350. Jangan masukkan faedah pinjaman berkongsi ke dalam penyata kedudukan kewangan. So, itu kita bukan catat di sini. Kita catat faedah atas pinjaman berkongsi di dalam akaun semasa. So, sekarang liability semasa ada satu jumlah besar sebanyak 85.325. So, ini kita kena tolak dari mana? Tolak dengan aset semasa, yaitu 99.070. Tolak dengan jumlah liability semasa, maka kita akan dapat 13.745. So, ini ada nama dia sendiri ya. Ini ada nama dia sendiri. Kita tengok, jangan salah baris ha. Okay, mesti selaras dengan nama dia sebagai modal kerja. Mesti selaras. Jangan Anda tulis di bawah sini. 13745 ataupun di atas ini. So, perkataan modal kerja ini adalah sangat penting dan memainkan peranan yang penting dalam penyata kedudukan kewangan. Jika Anda buat penyata kedudukan kewangan dalam bentuk T, Anda tidak akan dapat perkataan modal kerja. So, Anda dinasihatkan bahawa Anda buat dengan menggunakan kaedah penyata. Jangan buat dengan menggunakan bentuk T. So, seterusnya, modal kerja ini 13.745 kita perlu campur dengan jumlah aset bukan semasa, iaitu 422.325. Lepas campur, kita dapat jumlah yang impan adalah 436.070. So, itu bermaksud bahagian ekuiti pemilik yang di bawah ini mesti dapat 436.070 supaya dapat balance. Kalau tidak, kita kena cari keluar mana bahagian yang kita tercicil ataupun kita salah rekod. So, sekarang kita pergi ke bahagian ekuiti pemilik. So, mula dengan akaun modal ahli, iaitu sebanyak 175.000. Ini memang saling dari seorang. Kemudian, akaun modal Bali. Akaun modal Bali juga adalah sebanyak 175.000. Sama dengan modal ahli. Okay, next. Akaun modal Chan sebanyak 75.600. Selepas kita catat akaun modal untuk setiap berkongsi, kita perlu jumlahkan. Kita dapat jumlah sebanyak 425.600. So, adakah kita sudah habis? Belum. Kita masih perlu catat akaun semasa. Sebab ini penyata kedudukan kewangan adalah merekod perniagaan perkongsian. Kalau perkongsian, maka bahagian ekuiti pemilik adalah terdiri daripada akaun modal dan akaun semasa.
So, seterusnya kita isi amount untuk akaun semasa Ali adalah 2.232. Adakah masih ingat akaun semasa Ali adalah berbaki kredit? So, ini kita catat di sini adalah positif. So, kemudian bagi akaun semasa Bali, dia mempunyai baki akaun semasa di sebelah debit. So, kita kena rekod seperti ini. 15.006 ringgit dalam blanket. So, ini mewakili dia adalah negatif. Negatif, So, negatif, ini mewakili dia adalah negatif. Kemudian kita catat yang seterusnya. Kita ada seorang lagi pekongsi akaun semasa Chan. So, bagi akaun semasa Chan ini, kita perlu tulis baki akaun semasa Chan di sebelah debit itu ke dalam penyata kedudukan kewangan. Bagi pekongsi Chan ini, dia juga mempunyai baki akaun semasa di sebelah debit sebanyak 6.756. So, kita tulis dalam akaun semasa Chan dalam bahagian ikuti pemilih secara negatif. Tulis dalam blanket. Okay? So, lepas kita sudah catat tiga akaun semasa, so sekarang kita mau guna kalkulator kira. Jumlahkan tiga akaun semasa pekongsi. So, positif 2.232 campur dengan negatif 15.006. Campur lagi dengan negatif 6.756. Akhirnya kita dapat jawapan adalah negatif 19.530. So, kemudian kita perlu ambil bahagian akaun modal. Bahagian akaun modal sebanyak 425.600 tolak dengan 19.530. Kenapa kita tolak bukan campur? Sebab akaun semasa dapat jawapan dalam negatif. So, lepas kita tolak, kita dapat jumlah sebanyak 406.070. Adakah ini sudah imbang? Belum. So, apa yang kita perlu catat seterusnya? Yaitu bahagian liability bukan semasa. Adakah masih ingat? Anda semua masih ingat? Kita ada dua pinjaman. Satu adalah pinjaman bank. Pinjaman bank adalah matam pada 1 Januari 2022. Itu kita sudah catat dalam bahagian liability semasa. Kita ada satu lagi pinjaman dari pekongsi Ali. Masih ingat? So, pinjaman pekongsi Ali itu kita perlu letak di dalam liability bukan semasa. Kerana tempoh matam dia adalah pada tahun 2029. Lebih daripada 1 tahun. So, kita catatkan 30.000 di sini. So, seterusnya kita boleh jumlahkan. Jumlah ekuiti, bahagian ekuiti pemilih dengan liability bukan semasa. Kita dapat 436.070. So, kita sudah balance dengan amount yang sebelum ini. So, maka kita sudah habis penyata kedudukan kewangan dengan cara merekod yang betul. Oke, sekarang kita sudah sampai penghujung. So, cikgu ingin bagi satu soalan latihan kepada Anda semua.
So, soalan itu adalah perkongsian juga. Berkaitan dengan soalan perkongsian, Anda boleh screenshot ataupun catat ke dalam mana-mana kertas. Selepas Anda jawab, Anda boleh serahkan jawapan Anda kepada guru perakaunan sekolah Anda untuk disemak. Kalau Anda ada sebarang masalah, Anda boleh terus mendapat tunjuk ajar daripada guru perakaunan sekolah Anda. So, ini adalah page pertama soalan. Ini adalah soalan yang seterusnya tentang ikatan perkongsian, maklumat tambahan dan kehendak soalan. Sudah habis salin? Kalau Anda tidak sempat salin, Anda boleh ambil gambar. Terus screenshot guna handphone kamu screenshot. Ataupun kalau kamu guna komputer, kamu boleh print screen. Lepas tu save dalam komputer Anda. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, cikgu akan berhenti di sini. Okey, terima kasih kepada Anda semua yang sudi menghadiri perkongsian cikgu ini. So, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Jumpa lagi.